نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh. Kerana sudi bersama-sama dengan Gemenuk Iman dalam kuliah duha khas hari ini. Sehari sahaja lagi kita memasuki fasa yang ketiga bagi merebut piala akhirat. Apakah piala akhirat itu? Sama-sama kita dengar sebentar lagi, insya-Allah. Juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenuk Iman yang dipimpin oleh pengurusi Fauzniati binti Mansur dan Safu Takbiran Gemenuk Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, pada sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati, memberkati dan kurniakan kebaikan kepada kita. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam Muhammad ibn Abdullah Tahal Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sihat semua ni. Rasa macam lama tak jumpa ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan semuanya sihat. Ada yang puasa pagi ni? Ada yang puasa pula. Ada tanya ada yang puasa. Semua puasa insya-Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bersama dalam majlis yang baik. Majlis yang barakah. Syukur alhamdulillah kita dapat meneruskan ibadah puasa, melaksanakan tuntutan-tuntutan dalam syarak alhamdulillah. Walaupun ada yang mungkin perutnya pedih-pedih sikit, ada yang bila petang lemah-lemah sedikit, ada yang bila tengah hari pening-pening sedikit, ada yang tiba-tiba tak berapa ada tenaga sangat. Tapi alhamdulillah Allah berikan kita kekuatan untuk meneruskan ibadah di bulan puasa. Kemarin hari Ahad, semalam hari Ahad, salah seorang daripada satu orang jemaah di sebuah masjid yang saya solat di sana subuh tu, salah seorang jemaah yang biasa ada dekat kuliah di situ, dia kembali ke rahmatullah. Nama dia Tuan Haji Ali, Tuan Haji almarhum Tuan Haji Ali. Dia kembali ke rahmatullah. Dia adalah orang baik, orang soleh, selalu datang ke masjid. Latar belakang terakhir orangnya memandu teksi, tapi selalu ada di masjid. Dan dia juga seperti kita, yang berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan umur saya dalam Ramadan ya Allah, sampaikan umur saya dalam Ramadan. Alhamdulillah dia dapat. Cuma dia dapat tu sekira-kira sampai kepada tarikh yang kita sebut 18 Ramadan. Kita sebut sebagai apa? 18 Ramadan. Sampai ke saat itu dia
Allah ambil dia. Dia kembali ke rahmatullah. Allah kabulkan doa dia yang dia nak berada di bulan Ramadan. Cuma dia sampai kepada 10 yang kedua di dalam bulan Ramadan. Kita pun sama juga. Kita doa yang sama dari awal. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Alhamdulillah hari ini sampai kepada hari 19, nak masuk hari 20. Nanti menjelang kepada hari 21 ni, untuk 10 yang kedua ni, Alhamdulillah Allah perkenankan, taufikkan pada kita untuk kita dapat melalui, walaupun belum yang terbaik, tapi Alhamdulillah kita dapat menjalani dengan baik. Kita kena ucap syukur kepada Allah. Kita kena kenang semula betapa banyaknya nikmat yang Allah beri pada kita. Kita kena kenang, kena ingat. Cara kita nak hadirkan lagi rasa syukur ialah kita kenangkan lagi nikmat. Kita bayangkan bila kita buat dosa dengan telinga kita, kita tidak secara langsung tiba-tiba jadi pekak masa itu. Berbeza dengan kalau kita jumpa orang yang buat salah pada kita. Kalau kita jumpa satu orang, dia buat salah pada kita, kita cari jalan macam mana kita nak mengenakan sesuatu kepada dia. Denda ke, marah ke, elak ke, tak nak berhubung ke, merajuk ke. Walaupun kita merajuk, tetapi perbuatan kita tu respon langsung pada orang yang membuat sesuatu tak elok pada kita. Walaupun kita marah, tapi marah kita tu respon langsung kita pada orang buat tak elok pada kita. Kalau kita sakit hati tu, walaupun kita tak cakap apa-apa, sakit hati kita, itu adalah respon segera kita pada orang yang buat sesuatu yang tak elok pada kita. Sesegera tu kita nak. Kita kalau boleh nak segera marah, segera sakit hati, segera dendam, segera pendam, segera apa saja respon dia, tapi kita begitu pada orang lain. Tapi kita buat sesuatu yang tak elok kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni diberi tangguh, tidak dihukum terus pada ketika itu, tidak diberi pembalasan langsung pada ketika itu. Kita buat dosa, Allah beri tangguh setahun, bukan 1 hari, bukan 1 jam, seminggu. Kita buat dosa lagi dengan tangan kita. Tak ada yang buat dosa saja tiba-tiba tangan dia lumpuh. Ataupun dia cakap saja tiba-tiba terus jadi bisu, tak boleh cakap sampai bila-bila. Ataupun dia tengok saja benda yang tak elok, tiba-tiba kabur dan buta selama-lamanya. Tak ada, diberi tangguh, diberi tangguh. Jadi kita ni, sekarang ni dalam tempoh penangguhan. Betapa banyak mungkin azab sedang menunggu kita, tapi dibagi masa. Kamu ada masa lagi. Lagi 1 hari sebelum kamu meninggal. Kamu ada masa lagi. Lagi 2 hari sebelum kamu meninggal. Kamu ada masa lagi. Lagi 10 hari sebelum berakhirnya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang disediakan satu anugerah yang amat besar, iaitu keampunan oleh Allah, yang mana kalau orang tak rebut, tak dapatkan yang namanya keampunan daripada Allah ni, maka dia adalah serugi-rugi manusia, sehingga Rasulullah pernah menyebutkan kalimah, dia akan menjadi orang yang buruk dan celaka dan jauh dari rahmat Allah, kerana tak dapatkan keampunan dari Allah. Jadi, kita yang pertama sekali ni yang kita nak cerita pada pagi ni, kenangkan semula nikmat Allah pada kita. Kita buat dosa, dia bagi lagi pakai mata. Kita buat dosa, diberi lagi pakai telinga. Kita buat dosa, dia bagi. Ni lidah ni kalau nak ikut dia punya banyak dosa ni, banyak ni. Cerita pasal hal orang, cerita pasal rumah tangga orang, cerita pasal masalah orang, cerita pasal orang saja, belum cerita menipu lagi, belum cerita memfitnah lagi, belum cerita mengadu domba lagi, belum cerita bab-bab lain, baru cerita ngumpat orang saja. Kalau dihitung banyak ni, lebih layak bisu daripada bercakap. Tapi kita syukur kepada Allah, kita tidak dibisu. Kalaulah kata setiap orang bila dia cakap buat jahatnya langsung dibisukan, nescaya orang sebelum nak bercakap, dia akan berfikir terlalu lama sebelum dia bercakap sesuatu. Dia terpaksa fikir, ni kalau aku cakap ni agak-agak bisu ke tak bisu?
Bisu ke tak bisu? Fikir juga. Cari maklumat. Kalau cakap 3 perkataan ni bisu tak? Dia punya takut tu sebab diberi amaran kalau tersalah cakap dosa je terus jadi bisu. Seandainya keadaannya begitu, nescaya orang akan luar biasa berhati-hati ketika gunakan lidah. Begitu juga telinga, begitu juga mata, tangan, kaki. Maka itu semua cabaran kepada kita yang mana walaupun kita ni tak terlepas daripada dosa-dosa, namun sampai sekarang Allah kabulkan untuk kita gunakan nikmat-nikmat Allah pada kita. Jadi bukan saja kita kenyang dan seronok saja baru namanya nikmat. Kita tidak dicacatkan dengan sebab dosa, bukan dengan sebab ujian secara umum, tapi dengan sebab dosa tidak langsung terus dicacatkan atau dilumpuhkan atau dimati fungsikan kita punya anggota-anggota kita. Itu sahaja sudah menunjukkan salah satu daripada nikmat besar dari Allah sehingga kita dapat menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan. Jadi kita kenang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, jadi fokus kita pada pagi ni apa? Fokus kita pada pagi ini ialah dalam nak memburu piala yang kita sebut sebagai piala akhirat. Kita kena tengok dulu macam mana orang berurusan dengan piala dunia. Pernah dengar piala dunia? Piala dunia ni tak kisahlah pertandingan apa pun. Kalau yang baru-baru ni baru lepas, namanya bola sepak. Tapi bukan bola sepak sahaja yang menawarkan piala dunia. Sukan-sukan yang lain, pertandingan-pertandingan lain pun ada juga melibatkan penganugerahan di peringkat antarabangsa yang kita boleh sebut peringkat dunia lah, terbaik di dunia. Katalah contoh kita ambil satu saja yang biasanya agak popular, iaitu namanya bola sepak. Bola sepak, Piala Dunia. Baru-baru ini berlangsung Piala Dunia dekat Qatar, sebuah negara Arab, sebuah negara yang penduduknya majoriti orang Islam. Ketika Piala Dunia itu dia berlangsung, pasukan yang menyertai Piala Dunia di peringkat terakhir itu lebih kurang jumlahnya ada 32 pasukan. 32 pasukan. Dan 32 pasukan ni dia ada niat dan dia ada tujuan. Apa niat mereka? Mereka nak dapat Piala Dunia. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka adalah untuk memenangi Piala Dunia. Itu niat dengan tujuan dia. Oleh kerana itu, untuk dia sampai dapat kepada niat dan tujuan, dia kena bermula dengan baik dari awal. Piala Dunia biasanya berlangsung selama 1 bulan, 30 hari Piala Dunia. Dia kena buat persiapan sungguh-sungguh dari peringkat awal hari yang pertama pertandingan, sebab kalau dia tidak membuat persiapan yang rapi, menyeluruh dari awal, mungkin saja dia akan kalah, tewas, kecundang di peringkat kumpulan, ataupun dia akan kalah, tewas, kecundang di peringkat suku akhir, ataupun dia akan silap, salah, kecundang, tewas pada peringkat separuh akhir, dan lebih sadis dan lebih berat dan lebih terpukul kesedihan kalau tewas, kalah, kecundang itu pada peringkat akhir. Final tu antara yang paling pedih sekali. Kerana orang yang tewas dekat final dengan orang yang tewas di peringkat awal, peringkat kumpulan, semuanya masuk dalam satu kategori yang tidak diingati. Tetapi yang diingati hanya juara saja. Siapa juara Piala Dunia 2022? Satu pasukan disebut. Dan setelah 10 tahun, orang tak ingat siapa di separuh akhir, siapa di suku akhir, siapa di peringkat kumpulan, siapa hari pertama bertanding. Tidak diingati. Yang diingati ialah orang yang berada di menjuarai pada final Piala Dunia itu sendiri. Tapi Piala Dunia ni, kalau kita nak dapatkan dia,
Walaupun kita tengok persiapan-persiapan, tapi Piala Dunia ni untuk kita dapat, mereka sebenarnya bukan nak piala tu. Bukan. Dia bukan nak piala tu, piala yang satu biji, satu ketol piala tu, dia bukan nak tu sebenarnya. Itu tu sebagai simbol saja. Itu tu sebagai tanda saja. Dia bukan nak tu sebenarnya. Hati mereka, nawaitu mereka, tujuan mereka ialah nak mendapat sesuatu selepas daripada itu. Apa yang ada di selepas daripada itu? Ni, player-player, pemain-pemain bola sepak tu. Dia nak dapatkan Piala Dunia tu, lepas daripada tu dia dah bayang dah. Apa yang dia bayang? Kalau dia jadi juara, kontrak yang dia akan sign nilainya ratusan juta ringgit. Dia dapat bayang, lepas dia dapat sebiji piala, maka dia punya pangkat dia, gaji dia, pendapatan dia, layanan dia dan semua fasilitis yang bakal dia dapat, semuanya akan berubah 100%. Hidupnya akan berbeza, layanan akan berbeza, sambutan akan berbeza, cara orang mempelawa mereka untuk masuk dalam pasukan akan jadi berbeza, tumpuan berbeza, media terkejar-kejar kepada mereka. Untuk iklan majalah saja mereka jadi kaya raya. Mereka dia punya tujuan dia itu. Bukan piala tu. Dengan duit yang mereka ada, piala tu dia mungkin saja dia boleh beli, dia boleh buat, dia boleh tempah. Tapi bukan itu. Oleh kerana dia jelas tentang tujuan dia dan nawaitu dia kukuh untuk menang, tujuan adalah selepas daripada itu apa dia nak dapat, nawaitu dah ada, tujuan dah nampak, maka kita tengok orang yang masuk dalam Piala Dunia, dia punya kesungguhan dia bukan dari hari pertama pertandingan. Bukan. Sebab orang kalau kesungguhan dia dari hari pertama pertandingan sampai 30, biasanya tak sampai final. Biasanya tak sampai semi final. Biasa tak sampai quarter final. Biasanya tidak. Sebab mana boleh kalau kita nak masuk sampai kepada akhir, kita baru mula bersungguh-sungguh pada hari pertama. Mana boleh? Tak boleh. Dia tak ada kekuatan. Kenapa? Sebab nak jadi sampai juara, faktornya banyak. Yang dia kena buat checklist tu banyak. Jurulatih okey tak? Technical okey tak? Tactical okey tak? Pengangkutan okey tak? Penginapan okey tak? Penginapan mesti dijaga sebab apa? Banyak paparazi, banyak wartawan kacau, banyak yang namanya disogok dengan wang, banyak gangguan-gangguan. Dia nak pastikan supaya tempatnya selesa. Jangan ada gangguan. Pastikan makanan. Makanan okey tak? Sebab makanan yang tak biasa dengan tradisi mereka. Sampai sebahagian pasukan tu, dia datang ke Qatar, dia bawa segala jenis makanan yang sesuai dengan dia punya tim dari negara dia. Masuk kapal terbang. Dia bawa daging yang dia suka selama sebulan. Dia bawa ikan yang dia suka, obat yang dia suka, makanan. Supaya semua player rasa selesa selama 1 bulan. Tapi mereka bersungguh-sungguh luar biasa itu untuk Piala Dunia. Dia dah ada niat, kesungguhan dia bukan pada hari pertama, tapi kesungguhan dia adalah bermula sebelum daripada Piala Dunia bermula. Tapi kalau kita perhatikan mereka bertanding untuk masuk ke final, Piala Dunia ni pelik sikit. Apa yang pelik? Yang pelik sikit, yang ajaib sikit ialah untuk pergi kepada final, kita ada tanggungjawab mengalahkan orang lain. Bukan untuk kita tunjuk hebat, tak boleh. Dia kena kalahkan orang lain. Kena pastikan orang lain tewas. Kena pastikan orang lain kalah. Kena pastikan orang lain tercundang. Kena pastikan orang lain terduduk. Kena pastikan orang lain sedih. Kena pastikan orang lain kecewa. Kena pastikan orang lain tergendala. Baru kita dapat naik. Untuk lepas peringkat kumpulan, kena kalahkan semua yang ada dalam kumpulan. Untuk kita pergi suku akhir, kena kalahkan pihak lawan yang kita lawan. Maka kita bertarunglah begitu untuk tujuan yang namanya Piala Dunia. Tetapi dengan niat untuk menang, dengan tujuan
ganjaran selepas menang. Dia bukan tujuan dia nak dapat piala tu. Niat dia memang nak dapat piala. Tapi tujuan yang dia jelas tu, tujuan tu adalah bila dia mula tahu apa yang bakal dia dapat selepas daripada piala dunia tu. Kontrak mahal. Mereka kadang-kadang kalau dapat menang tu, airlines, kapal terbang, syarikat penerbangan, kadang-kadang memberi tawaran kepada mereka percuma penerbangan seumur hidup. Kadang-kadang dia punya tempat pusat latihan tukar nama orang yang menang tu, diletak nama dia. Dibuatkan tugu, dibuatkan patung lilin, diberikan kontrak yang hanya letak nombor sendiri berapa gaji nak. Sampai macam tu sekali. Tapi walaupun kita katakan itu piala dunia, tapi kita nak dapat memahami bahawa begitulah ketika orang-orang dunia mengejar piala dunia mereka. Sekarang kita tak terlibat dengan piala dunia. Tuan-tuan dan puan-puan berada di Google Meet Gema Nur Iman. Bukan Google Meet bola sepak piala dunia. Tuan-tuan dan puan-puan tidak berada dalam pertandingan antara Argentina, Brazil, England, Spain, Germany, France dan lain-lain. Tuan-tuan tak berada dalam peringkat itu, dalam grup itu, dalam dunia itu. Kenapa? Sebab kita ada pilihan kita. Kita ada pilihan kita. Cuma bezanya ialah pilihan yang kita pilih ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tak dapat nak dipegang. Kalau piala dunia tu dapat dilihat, dekat YouTube boleh tengok, datang di museum dia yang sebenar dapat dilihat, dan malah kalau berpeluang dapat dipegang dan dapat masuk di stadium untuk rasa suasana aura macam mana agaknya dapat piala yang namanya piala dunia. Tetapi kita dalam bulan Ramadan yang kita sedang berada sekarang ni ialah kita tidak ditawarkan dengan apa-apa piala dunia. Tetapi berbeza dengan kita ditawarkan dengan piala lain, iaitu yang disebut dengan nama kiasannya ialah piala akhirat. Orang yang nak memburu piala akhirat tidak sepenuhnya sama dengan orang yang memburu piala dunia. Namun, sepatutnya orang yang memburu piala akhirat lebih dahsyat berbanding orang yang memburu piala dunia. Sepatutnya, sewajarnya, seeloknya begitu sebenarnya. Sekarang, kita nak muhasabah ukur kita sendiri. Bila masuk kepada hari yang ke-19, hari ke-20, menjelang hari 21 ni, sejauh mana kita punya komitmen kepada piala akhirat kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Bila saya sebut piala akhirat, gambarannya adalah 1 bulan ujian dan pertandingan. Ujian dan pertandingan. Pada tarikh 1 hari bulan Ramadan, malam 1 Ramadan, kita perhatikan umat Islam semua bergembira menyambut bulan Ramadan. Cuti sekolah, ramai orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan solat tarawih. Kerana pada malam yang pertama tidak ada iftar, buka puasa tak ada. Secara umum tak ada, kecuali orang yang ada urusan lain, puasa sendiri atau ada beberapa sebab. Secara umum belum berpuasa. Pada ketika itu kita melihat ramai di kalangan umat Islam sedang memulakan kejohanan piala akhirat yang ditawarkan dalam bulan Ramadan. Kejohanannya, bahasa kiasan saya, perumpamaan saya, perjalanan pertandingan ni adalah selama 1 bulan. Siapa yang dapat konsisten sampai kepada final, dan siapa yang jelas niat dia untuk berada di final dan tujuan dia adalah untuk mendapatkan segala apa yang Allah berikan, semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah. Baik, niat, tujuan. Niat, tujuan. Baginda Nabi, kenapa saya fokus 2 ni? Baginda Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadana imanan
wahtisaban. Siapa yang berpuasa Ramadan di sepanjang bulan Ramadan, imanan, tujuan dia adalah untuk semata-mata meningkatkan iman dan menguruskan peningkatan iman. Wahtisaban, tujuan dia semata-mata untuk mengharapkan ganjaran dari Allah. Orang piala akhirat dia akan harapkan ganjaran dari kelab bola sepak, dari penganjur kejohanan, dari sponsor-sponsor, dari orang-orang yang terlibat sebagai ejen-ejen yang berhubung dengan banyak syarikat korporat di peringkat antarabangsa. Dia ada tujuan dia sendiri. Dan dia ada niat ketika dia masuk dalam kejohanan. Tapi macam mana mereka boleh konsisten teguh, bermati-matian, bersungguh-sungguhan? Kerana setiap kali mereka masuk saja pertandingan, dia renew, dia refresh. Niat aku datang sini untuk apa? Tujuan aku apa? Niat aku apa? Tujuan aku apa? Setiap kali dia teguhkan semula niat dan tujuan dia, dia menjadi lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Tapi kenapa ada yang kalah dalam Piala Dunia? Sebab taktikal dia ada masalah. Kenapa ada yang kalah dalam Piala Dunia? Sebab pemakanan dia tidak menepati. Kenapa ada yang kalah dalam Piala Dunia? Sebab tiba-tiba kecederaan datang. Kenapa ada kalah dalam Piala Dunia? Kerana latihan tak berapa cukup. Kenapa yang ada kalah juga dalam Piala Dunia? Yang juara satu saja. Yang lain 31 kalah. Kerana tidak mempunyai strategi yang tepat. Taktikal yang kurang bagus. Masalah sesama pemain. Pergaduhan, kelewatan pengangkutan, tak cukup tidur, penginapan tak selesa, makanan tak bagus. Macam-macam sebab, walaupun niat dan tujuan bagus, tapi checklist dia tak kemas. Dia tak checklist bangun pukul berapa, lepas tu mesti tidur pukul berapa, mesti makan banyak mana. Semua sekali mesti diperhatikan checklist tu, barulah mereka dapat masuk kepada final. Sebab tu bila juara saja, orang tahu. Tengok pemakanan dia, tengok taktikal dia, tengok hubungan sesama pemain dia. Kalau macam tu, sedetail itu orang yang nak dapat Piala Dunia, kita sama-sama kena buat checklist untuk Piala Akhirat kita. Apa checklist dalam Piala Akhirat kita? Yang pertama, macam mana puasa kita setakat ni? Dalam nak mendapat Piala Akhirat, macam mana puasa kita setakat ni? Cuba kita fikir dari 1 sampai 20. Kita sebut 20 lah. 1 sampai 20 Ramadan. 10 yang pertama, 10 kedua. Mulut kita puasa tak 20 hari? Ingat semula. Sebab kalau tidak kita gagal nanti untuk final. Final kat mana? Final. Final kita tujuan 10 hari yang terakhir. Khususnya 10 malam yang terakhir. Itu final kita tu. Final. Baik, sekarang kita buat checklist. Puasa kita macam mana? Ingat balik semula, mata aku puasa tak semalam? Kemarin mata aku puasa tak? Mulut aku puasa tak? Telinga aku puasa tak? Fikiran aku puasa tak? Hati aku puasa tak? Tangan aku puasa tak? Yang kerja naik apa semua. Baik, itu cerita tentang kita punya checklist pertama tentang puasa zahir dan puasa batin. Kemudian kita tengok pula checklist yang kedua, qiyam Ramadan kita. Bangun malam. Ada tak hari-hari yang mana-mana yang kita tak bangun malam? Atau tidak solat sunat? Atau yang kita bangun tu tak ada zikir? Atau yang kita bangun tu kita tak ada selawat? Atau yang bangun tu kita tak ada istighfar? Atau yang bangun tu kita tak ada munajat? Atau yang bangun tu kita tak ada doa? Atau yang bangun tu kita tak ada solat? Atau yang bangun macam mana? 1 sampai 20. Sebab nak masuk final, kalau tidak kita gagal nanti. Kita akan sangkut di separuh akhir. Atau kita sangkut di suku akhir. Ataupun mungkin kita dah kecundang di peringkat kumpulan pada minggu yang pertama. Checklist yang kedua kita perhati. Macam mana pula dengan urusan qiyam. Termasuk di dalamnya solat tarawih. Bagi orang yang telah sempurnakan solat-solat yang wajib, maka tarawih masuk dalam checklist. Bagi yang belum sempurnakan qada solat wajib, solat tarawih tak masuk dalam checklist, okey. Okey, tak bimbang. Lebih penting masukkan checklist solat wajib di dalam bulan Ramadan, di dalam malam-malam Ramadan,
untuk sesegera mungkin diselesaikan. Supaya kita tak terbawa kepada perkara yang sunat sehingga mengabaikan perkara yang wajib. Kalau kita meninggal, perkara yang ditanyakan kepada kita terlebih dahulu adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan ke atas kita. Kemudian kita buat checklist pula. Yang ketiga, seberapa kali sudah kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa? 1 hari, 2 hari. Iftar tu dikira, yang bagus sebaik kira ialah orang yang membuka puasa dia, yang mengakhirkan puasa dia dengan makanan itu. Kalau kita beri makan tapi dia makan pukul 8 malam, boleh juga. Tapi dia tidak membuka puasa dengan makanan itu. Kalau kita beri seorang tu makanan yang dia makan pukul 10 malam lepas tarawih, boleh saja, tak masalah. Tapi dia tidak berbuka dengan makanan itu. Kita cuba ingat balik semula, siapa, berapa banyak, berapa hari, berapa kerap, berapa ramai yang kita telah bantu, ataupun kita memang nak beri, dia pun tak perlu sebenarnya bantuan kita, tapi kita dengan selapang hati nak beri, yang mana dengan makanan itu, dia berkenan, dia berminat untuk berbuka dengan makanan yang kita beri. Mungkin yang terbaik kurma yang berkualiti, yang bermutu, yang elok, yang sesuai dengan selera orang yang makan, ataupun makanan-makanan yang lain, ataupun kita jumpa orang-orang yang tak siap untuk berbuka puasa, kita edar-edarkan makanan kepada mereka supaya mereka berbuka dengan 1 sampai 20 Ramadan. Apakah kita sudah buat persiapan? Kalau orang Piala Dunia, dia punya checklist dia, okey, lepas game kita kena terus masuk kepada sauna. Lepas sauna mesti pergi kat fisio. Lepas fisio mesti pergi kat tukang urut. Lepas kat tukang urut mesti masuk tidur. Lepas masuk tidur mesti makan. Bangun tidur mesti makan. Lepas makan mesti ni. Sampai sebahagian tim-tim bola sepak ni, oleh kerana sebahagian mereka tu adalah bukan orang Islam, dia punya jaga, dia takut ada mana-mana pemain yang menyeludupkan wanita-wanita untuk dibawa masuk dalam hotel. Kerana sebahagian yang nakal-nakal tu kadang-kadang dia menempah wanita di negara tempat yang tu. Dan sebahagian mereka tu menggunakan ejen-ejen untuk bawa masuk wanita dalam hotel. Sampai benda yang mereka anggap halal pun, yang mereka anggap halal lah, namanya perzinaan, skandal dan sebagainya, benda yang mereka anggap halal dan boleh itu pun untuk kejar Piala Dunia, dia pastikan jangan berlaku. Punya serius tu, benda yang dianggap boleh, yang dianggap seronok sebelum daripada Piala Dunia, tapi dia punya fokus dan niat tujuan untuk kejar Piala Dunia tu, sampai dia pastikan jangan ada hotel ni tembus mana-mana orang yang bawa orang yang tak berkenaan dengan niat dan tujuan. Pada dia, kalau bawa orang perempuan, bawa pelacur, bawa apa, mengganggu niat dan tujuan player. Untuk orang kejar Piala Dunia, dia punya serius buat checklist dan jaga tu sampai macam tu sekali. Kita nak melatih kita ni sekarang memburu piala akhirat yang Allah beri pada kita dengan checklist. Nombor 3, macam mana dengan urusan kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Tentang fadilat kita dapat ganjaran apa semua tu, semua saya fikir semua dah ambil maklum dah tahu dah. Sekarang kita nak buat keseriusan kita nak menuju piala akhirat. Semua ni kita kena siapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sejauh mana dalam nak memburu kita punya taktikal, jurulatih persiapan ni, sejauh mana dengan bacaan Al-Quran kita. Untuk makluman semua, bulan Ramadan bukanlah bulan yang diwajibkan khatam Quran. Bulan Ramadan pada dasarnya bukanlah bulan yang diwajibkan khatam Al-Quran. Namun mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sangat elok dan baik. Bukan bermakna bila tidak wajib, maka tak payah. Bukan. Dia memang tidak wajib dan bukan ada tuntutan khusus mesti khatam. Tidak. Tetapi, kalau khatam Al-Quran
alangkah baiknya. Dan kalau khatam 2 kali, alangkah baiknya. Dan kalau khatam lebih daripada itu, alangkah baiknya. Yang penting, mesti ada urusan yang luar biasa dengan Quran di dalam bulan Ramadan. Kalau kita punya urusan kita dengan Quran di dalam bulan Ramadan sama macam Sya'ban, sama macam Rajab, bermakna kita mungkin tak begitu layak untuk pergi ke final 10 yang terakhir. Mungkin saja kita tak berapa kuat. Dan mungkin saja kita tidak berkualiti untuk dinobat sebagai juara di final Piala Akhirat menurut pada tempoh Ramadan ini. Bukan kita melebihkan tumpuan hanya Ramadan, bukan. Bukan kita merendahkan Sya'ban dan Rajab, bukan. Hanya kerana melihat kepada apa yang sepatutnya kita masukkan dalam checklist untuk kita memburu Piala Akhirat. Itu perkara yang keempat, kita kena buat checklist. Perkara yang kelima, yang kita kena perhatikan di sempena kita berada dalam kejohanan Piala Akhirat ni, ialah berkenaan dengan sedekah. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kita boleh bersedekah pada bila-bila masa. Kita boleh bersedekah pada bila-bila masa. Di mana-mana, tak masalah. Masjid, kita beri kepada fakir miskin, kita beri kepada orang tua kita yang susah, kita beri kepada kaum kerabat, kemudian kita beri kepada orang miskin, anak yatim, siapa-siapa saja secara umum adalah elok dan bagus. Tetapi yang jauh lebih pemurahnya Nabi ni orangnya pemurah, tapi Nabi sangat-sangat pemurah apabila masuknya bulan Ramadan Al-Mubarak. Sampai Rasulullah bersabda, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sekarang ni bukan cerita tentang Nabi, bukan cerita orang Piala Dunia. Kita nak cerita ni checklist kita. Bukan untuk mengingat-ingat kebaikan kita, bukan. Tapi nak muhasabah. Apakah sedekah aku di bulan Ramadan ni lebih baik dari sedekah yang sebelum Ramadan. Ukuran lebih baik bukan mesti jumlah. Bukan mesti jumlah. Tapi ikhlasnya, kesungguhannya, masa sedekah lapang hatinya, masa sedekah besarkan syukurnya. Dan kalaupun jumlahnya lebih besar dan lebih banyak, mudah-mudahan jauh lebih ikhlas berbanding yang sebelumnya. Checklist kita adalah macam mana dengan sedekah-sedekah kita di dalam bulan Ramadan. Kenapa kita begitu serius dengan checklist? Kalau orang Piala Dunia punyalah ketat macam tu, hotel dijaga, media dikontrol. Tidak boleh ada mana-mana media yang ganggu pemain kami. Sebab bila media tanya soalan provokasi, emosi pemain akan terganggu. Bila emosi pemain akan terganggu, kesan dia kepada apa yang persembahan dia di dalam padang. Kita ni, media-media jahat dah digari dah. Nama dia Pak Setan. Nama dia Syaitan tu. Oh, itu dia punya media lagi jahat. Dia masuk bisik tu, dia punya soalan provokasi, macam-macam dahsyat. Soalan dia lebih dahsyat daripada wartawan. Gangguan dia lebih dahsyat. Dia punya hasil bisikan dia lebih tajam daripada mana-mana jurnalis yang ada. Oh, itu syaitan. Tapi Allah dah bantu kita. Media jahat ni tak dapat akses senang-senang kepada kita. Tapi kita ada hawa nafsu. Kalau pemain bola nak kejar Piala Dunia, dia ada perasaan. Dia ada emosi. Rasa rindu kat isteri, tak boleh jumpa sebulan. Untuk dalam hotel tak boleh kasi jumpa. Nak duduk hotel lain, nak duduk tempat lain. Lambai-lambai kat stadium boleh. Tapi tidak ada hubungan dengan isteri sampai kepada akhir kejohanan. Kalau orang Piala Dunia, dia boleh kontrol pemain dia, tidak berhubungan dengan isteri dia walaupun boleh menurut dia. Dia punya jaga begitu. Piala Akhirat, walaupun halal berhubungan dengan isteri di waktu malam-malam Ramadan. Baginda Nabi SAW, idza dakhala al-ashru, bila masuk saja 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, dia akan mula mengetatkan ikatan kainnya. Apa maksud mengetatkan? Mengikat
mengetatkan ikatan kain. Dua maksud. Yang pertama, menunjukkan kesungguhan untuk 10 malam terakhir. Menunjukkan kesungguhan. Macam kita lah simpulan bahasa. Aku ni kalau dah seng-seng lengan, aku tak patah balik. Aku ni kalau dah seng-seng lengan tu ada maksud dia. Maknanya kalau dah mula nak start, kalau dah bersiap, dah apa? Contohnya. Itu maksud pertama. Nabi ketatkan kain. Yang kedua maksudnya ialah memang Rasulullah tidak berhubungan dengan isteri pada 10 malam akhir. Bukan kata haram. Bukan kata dilaknat. Bukan kata dilarang. Tidak dilarang. Tetapi apa? Kerana bersangatan dengan niat dan tujuan. Apa niat dia? Piala akhirat. Apa tujuannya? Ihtisaban. Mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang memburu piala akhirat memang kena buat checklist yang lebih dahsyat daripada piala dunia. Orang piala dunia, dunianya tidak ada apa-apa besar ertinya kalau dibanding wal akhiratu khairun wa abqa, dan apa yang ada di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dengan maksud kekal selama-lamanya. Jadi checklist kita yang kelima ialah tentang apa tadi? Sedekah. Checklist kita yang keenam yang patut kita buat juga sama-sama. Macam mana dengan urusan i'tikaf? Macam mana dengan urusan i'tikaf? Apa persiapan dan perancangan kita untuk i'tikaf? Apa maksud i'tikaf? Kita stay, berada di masjid. Di tempat-tempat yang Nabi suka, di tempat-tempat yang malaikat suka, di tempat-tempat yang Allah suka. Kita ni kalau kenang-kenang semula, puasa ni, yang namanya Ramadan 30 hari sebulan ni, Allah wajibkan puasa Ramadan ini berserta dengan ada Lailatul Qadarnya, dengan Qiyamul Lail yang 10 akhirnya tu semua tu kepada baginda Nabi tu pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijrah. Bermakna Nabi dapat peluang puasa Ramadan sebulan ni tahun kedua Hijrah, tahun ketiga Hijrah, tahun keempat Hijrah, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Nabi dapat selama 9 tahun. Allah beri kepada Nabi 9 kali puasa Ramadan. Sebelumnya belum ada kewajipan puasa Ramadan sebulan, belum. Ketika di Mekah belum. Tapi Ramadan memang ada. Baik. Kita tengok orang yang diberi 9 kali oleh Allah, macam mana dia buat dan lakukan pada 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf. Orang yang telah dikonfirmkan tak ada dosa oleh Allah, Nabi memang tak ada dosa, macam mana cara dia niat dengan tujuan dia? Rupanya niat Rasulullah sangat kuat, tujuan Nabi sangat jelas. Apa tujuan dia? Dia punya keyakinan yang begitu tinggi dahsyat kepada apa yang Allah tawarkan, sehingga di 99 tahun tu, baginda Nabi bila masuk saja 10 hari yang terakhir, Nabi dengan checklist i'tikaf. Berada di tempat yang baik. Sekurang-kurangnya lah, kalaupun seorang perempuan yang dia tak dapat izin daripada suaminya, atau suaminya tidak meredai, menyenangi dia ke masjid, paling kurang dia adalah orang yang beribadah di rumahnya, tetapi tidak memilih untuk berada di tempat yang kita tak kata haram, tapi bukan tempat itu yang dialu-alukan untuk kita berada pada 10 hari yang terakhir. Terutama 10 hari yang terakhir. Kalau tidak, kita tak fokus. Kalau kita tidak, kita tak boleh nak gabungkan dua tujuan. Macam mana kita nak buru piala akhirat, tapi kita seperti bermain-main? Nabi diberi 9 kali. Soalannya, checklist kita, Allah dah beri kita berapa kali Ramadan? Masa umur balik 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, sampai umur 22 tahun,
Allah bagi dah 11 tahun. Sampai umur 32, 21 tahun. Sampai umur 42, dah 31 tahun. Sampai umur 52, 41 tahun. Siapa sini umur 52, Allah dah beri dia 41 tahun jumpa Ramadan. Dalam keadaan dosa banyak. Dalam keadaan tak ada jaminan masuk syurga. Dalam keadaan sendiri tidak ada confirmation bahawa sebaik-baik makhluk. Tapi Allah dah beri kita macam-macam pada kita. Senang dah bagi, ujian dah bagi, kenyang dah bagi, jalan dah bagi, tenaga dah bagi, oksigen dah bagi, rehat dah bagi, rezeki dah bagi, minum dah bagi, keluarga dah bagi, anak dah bagi, suami dah bagi, isteri dah bagi, rumah dah bagi, tanah dah bagi, gaji dah bagi, pencen dah bagi, bonus dah bagi. Semua Allah dah bagi dah. Kita nak bagi 10 hari terakhir, dia punya kedekut sampai dah 41 tahun kedekut. Bukan 1 tahun kedekut, bukan 2 tahun kedekut. Kita sanggup kedekut 41 tahun. Sedangkan Allah tak perlu pun tahajud kita tu. Allah tak perlu pun iktikaf kita. Dia tak perlukan kita. Kita ni nak bagi sesuatu kepada Allah yang dia tak perlukan, itu pun kita kedekut. Allah punya pemurah, segala benda yang kita dulu bercita-cita nak ni, nak tu, nak ni, kadang-kadang ada benda yang kita tak pernah minta pun Allah bagi. Degupan jantung kita tak pernah minta, Allah bagi. Nafas kita tak pernah sekali pun tadah tangan doa, ya Allah berikan nafas oksigen yang cukup untuk hari ini jadilah. Tak pernah sekali pun subuh minta. Tapi Allah bagi sampai kita tidur, dengah tidur pun dapat nikmat tersebut. Betapa banyaknya Allah pemurah pada kita. Tapi bila sampai di peringkat Ramadan pun, dah dibagi ganjaran tawaran macam-macam pun, kita masih mengekalkan kita punya standard kedekut kita yang kita telah simpan selama 41 tahun, kedekut kita tu, dan kita nak persembahkan dekat final pada Ramadan Piala Akhirat tahun ni, kita nak kekalkan kita punya status sebagai seorang yang kedekut dengan Allah. Bayangkan, padahal disuruh kita pun bukan pakai modal pun. Semua modal Allah bagi. Tenaga Allah bagi, nafas Allah bagi, lutut Allah bagi, semua dia bagi pada kita. Sebab tu bila kita muhasabah checklist kan, aku ni macam apa sebenarnya aku ni? Sebab tu kalau kita zikir, kita mula merasa baik, confirm salah. Macam mana kalau kita dalam keadaan kita rasa kita dah buat munajat tiap-tiap malam, kita mula rasa baik, confirm salah. Kalau kita dah mula puasa, kita rasa bagus, confirm salah. Kalau kita dengan Quran kita dah khatam sekali, kita ingat best, bagus satu sudut. Tapi belum cukup bagus dalam sudut yang lain. Betapa kita masih lagi dalam orbit, masih dalam track kedekutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap bukan bermakna saya telah sempurna melaksanakan semua apa yang saya cakap. Bukan. Kalau itulah anggapannya, semua salah anggap. Tapi saya nak mengajak supaya kita checklist untuk akhirat kita. Yang mana, kalau orang cakap, mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir. Ramadan terakhir apa kalau kamu pun tak ada buat apa-apa? Checklist tak buat, apa tak buat. Pemain bola sepak ni, yang hari tu juara, yang namanya pasukan Argentina, ada satu dia punya kapten dia nama Lionel Messi tu, dia menganggap Piala Dunia ni piala terakhir dia nak masuk. Dia bukan cakap je saya rasa Piala Dunia, saya umur dah 35, mungkin ni Piala Dunia yang terakhir untuk saya. Dia cakap Piala Dunia terakhir untuk dia, dia buat persiapan sebelum. Dia buat checklist, dia pastikan setiap posisi itu betul. Dia pastikan hubungan dia jurulatih. Dia serius dengan tindakan, bukan cakap. Cakap semua orang boleh cakap. Saya pandai cakap. Saya ni pandai cakap. Tapi dia bukan soal siapa yang pandai cakap. Sebab untungnya kita mengejar piala akhirat, kita tak perlu kalahkan orang lain. Kita tak perlu kalahkan imam masjid. Kita tak perlu kalahkan ustaz-ustaz. Kita tak perlu kalahkan Hajah Rosniyati. Kita tak perlu kalahkan Hajah Azrina. Kita tak perlu Hajah Nurkiyah. Kita tak perlu kalahkan Hajah Moda. Tak payah kalahkan mereka. Untuk piala akhirat ni, kita nak kalahkan nafsu sendiri saja. Itu untungnya kita kejar piala akhirat. Piala dunia letih. Kita nak belajar kelemahan orang, kalahkan dia. Kita nak belajar taktik orang, kena kalahkan dia. Kita nak belajar dia punya ni, kita kena dengki,
kena tahu dia punya taktik untuk kalahkan orang. Letih kita kejar piala dunia. Tapi untuk piala akhirat kita ni tak suruh kalahkan orang, tak suruh banding-bandingkan orang tu dah khatam, aku tak khatam. Kita buang masa membandingkan kita dengan orang lain. Maha adilnya Allah untuk piala akhirat, semua boleh dapat. Setiap seorang, pagi ni ada 165 orang, setiap seorang boleh dapat piala. Kalau piala dunia hanya satu pasukan saja yang boleh dapat. Tapi untuk piala akhirat, sebab itulah kita ni diberi peluang untuk buat checklist kita, macam mana perancangan kita untuk iktikaf pula di masjid. Kecuali kalau ada orang uzur, dia didatangi haid, maka dia boleh qiyamul lail di rumah dia. Zikrullah boleh, boleh. Selawat boleh, boleh. Doa boleh, boleh. Wirid boleh, boleh. Dari rumah dia transfer duit ke masjid. Satu malam RM50, dia plan korbankan 10 malam. RM500 letak tepi, setiap malam RM50. Tak banyak. RM50 hari ni bukan boleh beli batu banyak sangat pun. Bukan boleh beli lantai masjid dia punya kepingan banyak sangat pun. Tapi dia ada duit RM50. Yang mana kalau dia buat pada satu malam tu kena Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Dengan catatan, lebih baik dari 83 tahun. Kita ni nak jadi orang yang sedekah RM50 selama hari-hari, selama 83 tahun. InsyaAllah, walaupun saya tak tahu tuan-tuan macam mana dan saya bukan meneka-neka, saya insyaAllah mengagak-agak saja. Tidak ada di kalangan kita yang sudah buat sejak balik sampai hari ni sedekah RM50 dekat masjid tiap-tiap malam sampai umur 83 tahun. Kita tak mampu. Tapi Allah beri. Oleh kerana kita tahu niat kita apa, piala akhirat, tujuan kita nak dapatkan tawaran yang diberikan langsung dari Allah, maka ketika itu yang kita jadi ada kekuatan. Bila kita jelas apa niat kita, apa tujuan kita. Tujuan kita Allah. Niat kita ni, tawaran yang Allah beri di dalam bulan Ramadan, yang kita sebutlah bahasa kiasannya dengan piala akhirat. Checklist ni kita buat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, perkara yang terakhir yang perlu kita ambil berat ialah berkenaan dengan yang saya sebutkan tadi ialah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Jadi kalau dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Quran saya dah terangkan tadi. Cuba target, pasang niat. Kita ni bila dekat final ni, 10 malam terakhir. Kalau final Piala Dunia, orang dah tak pergi tengok lagi dah siapa masuk separuh akhir, siapa pergi suku akhir, orang dah tak tengok. Masa final Piala Dunia, bila last kali perlawanan, semua wartawan seluruh dunia, semua penonton bola, semua hanya tumpu pada satu stadium saja. Sebab nak cari siapa juara pada malam tersebut. Tumpu pada satu stadium saja. Masa dia tumpu pada satu stadium, wartawan kat situ. Pengulas sukan kat situ. Wartawan kat situ. Semua sekali fokus nak tengok siapa jadi juara. Tapi untungnya kita, bila kita buru piala akhirat, bukan wartawan yang datang. Bukan wartawan yang datang. Bila kita buru piala akhirat bulan Ramadan ni, bukan media datang. Bukan media, bukan wartawan. Sebab wartawan ada yang baik, ada yang fasik. Wartawan ada yang taat, ada yang ahli maksiat. Wartawan ada yang elok, ada yang tidak. Wartawan ada yang muslim, ada yang kafir. Wartawan ada yang minum arak, ada yang tidak. Wartawan mungkin ada yang berzina, ada yang tidak. Tak tahu. Tapi bila kita buru piala akhirat, kita berada dalam final. Final kita bukan satu malam, tapi ada 10 malam terakhir yang datang kepada kita. Yang lihat, yang tengok, yang bentang, yang doa, yang naung, yang datang untuk kepada kita. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Akan turun malaikat-malaikat. Sehingga disebutkan dalam satu hadis, Nabi SAW, bahawa pada malam Al-Qadar itu,
pada malam Al-Qadar, bilangan malaikat yang akan turun pada ketika itu adalah lebih banyak daripada bilangan batu-batu kecil. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi Lailatul Qadr, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada menerangkan tentang malam Al-Qadar, innaha lailatu sabi'atin aw tasi'atin wa 20. Dalam satu riwayat Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya malam Al-Qadar itu berlaku pada malam ke-27 atau malam ke-29 bulan Ramadan. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat itu, tilkal lailata, pada malam tersebut, fil ardi, yang turun ke bumi, aktsaru min adadil hasa, bilangan mereka lebih banyak daripada bilangan batu-batu kecil. Cuba kira, siapa yang boleh bagi saya jumlah tepat batu kecil yang ada ke atas muka bumi ni? InsyaAllah tidak ada satu orang pun dari kalangan kita yang tahu bilangan tepat batu kecil. Tetapi bila disebut batu kecil, kita tahu jumlahnya terlalu banyak dan mungkin lebih banyak daripada jumlah bilangan manusia yang ada ke atas muka bumi hidup pada ketika ini. Jumlah malaikat yang turun, menonton, melihat, menyaksikan, menaungi, mendoakan, memohonkan redha untuk orang ini, memberikan yang namanya kesukaan mereka, jauh lebih bernilai daripada wartawan, media, jurnalis, penonton, jauh lebih dari itu. Ini orang yang kalau dia ambil berat tentang piala akhirat. Kalau ambil berat. Kalau orang yang tak ada cita-cita, dia tak ada tahu niat dia sebenar apa, dan dia pun memang tidak ada pasak tujuan, apa yang saya ceritakan ini tidaklah begitu bermakna. Sebagaimana orang yang tak masuk Piala Dunia. Mungkin orang akan fikir, kenapa Ustaz cerita pasal Piala Dunia? Aku tak ambil pot Piala Dunia. Bagus. Sebab orang kalau tidak berfikir Piala Dunia, dia tak sibuk pasal jurulatih, tak sibuk pasal makan, tak sibuk pasal hotel. Sebab dia pun memang tak ada niat nak kejar Piala Dunia. Dan dia pun memang tak ada tujuan. Dan dia tahu pun dia memang tak minat. Orang kalau tak minat, saya cerita Lionel Messi pun dia tak tahu. Saya cerita yang namanya tactical, hotel kena ketat. Saya pun tak pernah dengar Ustaz, hotel punya ketat macam tu. Saya pun tak pernah dengar. Sebab awak memang jenis tak kejar Piala Dunia. Sama perangai dengan orang yang memang tak kejar Piala Akhirat. Dia tak ambil pot pun. Dan checklist yang saya cerita, pada dia tak ada apa-apa penting pun. Dia tak anggap, tak perlu. Buat apa saya nak sibuk-sibuk fikir lebih banyak daripada bilangan batu lah apa benda. Dia tak terfikir pun dan dia rasa tak penting untuk dia. Kerana memang dia tidak ada niat untuk imanan dan dia tidak ada niat, tak ada tujuan untuk wahtisaban. Yang kedua-duanya disebut dalam hadis Nabi SAW. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, tujuan saya berkongsi pada pagi ini untuk kita sama-sama memberi semangat kepada diri kita. Piala akhirat adalah anugerah dari Allah. Piala dunia hanya tawaran-tawaran manis mulut daripada manusia. Yang mana manusia itu hakikatnya mereka dapat semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita harapkan dari tangan-tangan manusia. Mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir ini kita dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Checklist yang kita buat tujuan dia untuk kita konsisten dan tetap teguh di 10 hari yang terakhir. Kita tak mahu orang yang cakap nak buru akhirat tapi cara dia macam orang Piala Dunia. Iaitu di separuh akhir dia tewas. 10 hari terakhir dia tidak ada di masjid. Tak perlu untuk dilihat orang. Tetapi kita tahu bahawa malaikat akan tahu macam mana keadaan dan perihal diri kita. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Saya mohon izin sebab saya pun ada rakaman takbir raya selepas ini. Saya akan bergerak ke satu tempat. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita. Ingat, kita tak boleh berbangga dengan amal yang kita buat. Tetapi kerana perlu bermuhasabah terhadap segala amalan yang kita buat. Dan mengharap-harap supaya Allah menerima segala amalan kita. Siapa yang tak sihat, kurang sihat atau kualiti kesihatan dia sedang merudum, saya doakan mudah-mudahan sihat di 10 akhir dan seterusnya. Siapa yang belum lagi dapat memenuhi checklist yang kita sebutkan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita sempurnakan dengan lebih baik.
Dan untungnya piala akhirat, kita tak perlu buang masa membandingkan dengan orang lain, cuma kita kena bandingkan 10 hari terakhir final, pastikan performan kita lebih baik daripada separuh akhir 15, 20 Ramadan, daripada suku akhir iaitu 10 sampai 15 Ramadan, dan mesti jauh lebih baik daripada peringkat kumpulan ketika kita di 1 hingga 10 Ramadan. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Terima kasih dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Masya Allah. Kesimpulannya untuk merebut piala akhirat ni perlu checklist yang hebat lah Ustaz. Bukan biasa-biasa, bukan kaleng-kaleng. Mudah-mudahan belum terlambat untuk kita merebut piala akhirat ini. Allah melihat kesungguhan kita insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Jangan lupa pada pukul 2.15 petang hari ini, satu hari satu juzuk bersama dengan Asatiza. Hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh. Dengan ini saya mewakili Gema Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik itu kelemahan itu daripada kami sendiri. Semoga Allah memudahkan urusan Ustaz hari ini dan kita semua. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Barakallahu fikum.